boleh kita buat panduan. Ada satu doa yang amat dibaca oleh Sayyidina Umar. Saya kata, ini ketika dia tawaf di keliling Kaabah. Waktu itu sedang menangis Umar dan menadah tangan ke langit waktu tawaf, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengubah segala takdir-takdir yang tak elok kalaulah diperuntukkan kepada dirinya. Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah Engkau mentakdirkan aku di kalangan orang yang celaka, kata Umar, maka ubahlah takdir itu dan masukkanlah aku di kalangan orang-orang yang dapat kebahagiaan, orang dapat petunjuk. Begitulah sebaliknya, kalau engkau mentakdirkan aku di kalangan orang yang berbahagia, maka tetaplah takdir itu, jangan diubah lagi. Nah, itu satu doa yang pernah doa oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Anda cari tak jumpa ni. Dia utama nama itu. Walau bagaimanapun, itulah satu doa. Ada juga doa yang pernah dibaca oleh Malik bin Dinar, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak laki-laki daripada seorang perempuan yang sedang mengandung isterinya. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau sekiranya dalam perut perempuan ini, Allahumma in kana fi batniha jariyatun fa'abdilha gulaman fa'innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbitu wa indaka umul kitab. Ya Allah, kalau dalam perut wanita ini anak perempuan, maka ubahlah, tukarkanlah dengan anak laki-laki, kerana Engkau boleh menghapuskan dan boleh menetapkan apa yang Engkau kehendaki pada sisimu umur kita. Ini doa Malik bin Dinar. Doa ni anda pernah baca satu tempat dulu. Dan setelah anda kuliah, ada seorang muslimah datang jumpa. Dia kata, dia pernah beramal doa ni dulu Ustaz. Ada satu Ustaz bagi kat dia amal ketika dia mengandung anak yang kedua. Anak pertama anak perempuan, ketika mengandung anak yang kedua ni, pergi hospital, doktor scan anak perempuan juga. Jadi dia nak anak lelaki. Ada satu Ustaz bagi doa ni, dia amal pagi, petang, siang, malam, sampai nak tahajud pun dia beramal dengan doa ni, doa kepada Allah Ta'ala. Ketika dia bersalin, anak lelaki. Oh, hebat, kata muslimah ni hebat. Bagaimana hubungan jiwa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga makbul doanya. Bukan senang. Dia terperkara yang kita paling seronok. Nah, berhubung dengan Allah Ta'ala, bila kita minta berdoa, dia terima. Dia makbulkan. Itu dia perkara yang paling seronok. Anda tak bayangkan macam mana kita yang baca doa ni pun tak dapat lagi. Tak dapat baiklah doa ni. Dia tak dapat duduk lagi. Hebat kata muslimah. Dia amat kepada dia ni betul. Lahir anak lelaki. Ini bukan apa ni puteri yang ditukar ni. Memang Tuhan tukar suku. Bukan puteri yang tukar itu lakon puteri yang tukar. Dan cerita beberapa kedua atau tiga puteri yang ditukar. Orang perempuan cukup suka tengok ni cerita puteri yang ditukar ni. Anak cukup tak suka tengok cerita ni. Sebab anak boleh tengok drama ke, tengok TV ke, tengok wayang ke. Kalau tengok wayang, tadi tak tengok yang tak masa kecil besar tu tengok kan. Kalau tengok anak nak seronok, nak happy, nak seronok dan enjoy orang kata nak happy. Tiba-tiba tension, tak boleh tengok, buang masa. Puteri yang tukar ni tension tak boleh. Tak boleh. Ada tengok kadang-kadang sekali dia tengok tu, ayah dengan anak tu dah nak jumpa dah tu, nak cakap. Dengan daya lah cakap. Langsung tak jadi cerita. Dia cerita Pak Prabu nak Firman. Jadi tak ada tengok. Anak cerita lagi tak ada tengok. Tension. Kita nak happy, kita tengok tension tak payah.
Kan tengok bola, tengok bola. Tension tak tengok main. Ada buah jantung, jangan buat pasal. Dia nak tengok nak solat, tiba-tiba kita jadi masalah. Silap-silap tadi. Siapa ada depan kita jadi bola kita. Isteri dah depan kita, isteri jadi bola tadi. Attention tak ada tengok. Tak payah tengok pun, tengok hujung sekali sudah. Dia terus selalu dengan apa ni Terengganu ke Kelantan ke apa. Terus suka di salah satu mesti ada yang menang. Tak ada yang kalah, mesti ada menang. Tengok hujung sekali sudah lah. Comel Dinan, tengok hujung sekali. Tak payah buat masa dengan 3-4 jam di situ. Tak comel Dinan, tak menang, comel, dia mesti menang. Tak ada dua-dua dia menang, tak ada. Mesti salah satu menang, salah satu kalah. Jadi itu salah masa di situ. Kita kadang-kadang salah masa lalu di kedai kopi, tengok bola, tengok apa, masa banyak kerja lain yang kita dapat. Dan satu lagi, hero dia mesti menang. Mana-mana cerita hero mesti menang. Tak sabar mesti. Hero kalah, bahaya. Kalau macam ada satu kawan dia duduk di Kaltata. Satu kali dia tengok wayang, dia kata, tiba-tiba hero kalah. Bila hero kalah, dia bakar panggung. Dia tak terima hero kalah, dia bakar panggung. Oh, jangan main di sana, hero kalah. Dia tak faham. Dia tak ada hero mesti menang. Tak hero yang kalah, ada sekali hero kalah. Dia cerita tu, dia bakar panggung. Jadi maknanya kita berdoa aja. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dia buahkan takdir yang tengok pada takdir yang tengok. Ni kita dah berjumpa pada malam ini. Ini satu takdir yang baik yang diperuntukkan kepada kita. Jadi kita berdoa kepada Allah Taala, ya Allah ya Tuhanku, minta dia letakkan takdir yang macam ni. Kas pada malam ni, sehingga kau tengok malam sebelum sampai ke malam ini yang dalam kata takdir yang macam ni. Suka, kemas, seronok dalam jenis kajian, berjemaah dan sebagainya. Takdirnya kita. Sebab Allah boleh menetapkan apa yang diputuskan. Yang boleh, orang kata apa? Menukar apa yang dia kehendaki. Kita hanya suka berdoa. Kita tak tahu takdir yang diperuntukkan untuk kita, kita tak tahu. Sebab macam-macam takdir yang ditulis dalam Quran. Ada orang Allah Ta'ala lahirkan daripada kedua ibu bapa yang mukmin, hidup secara mukmin, mati mukmin. Ada takdir macam itu. Ada juga dilahirkan dalam keadaan kedua ibu bapa yang mukmin, hidup mukmin, mati kafir. Ada, bukan kadang. Ada takdir yang mana ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia apa ni ditakdirkan lahir dalam keadaan kafir oleh kedua ibu bapa yang kafir, hidup secara kafir, mati kafir. Ada juga ditakdirkan lahir oleh kedua ibu bapa yang kafir, hidup secara kafir, mati mukmin. Ada. Dan ada juga takdir yang Tuhan tulis. Waktu hidup dia beramal dengan amalan ahli syurga. Maksudnya begitulah, tak berhenti solat, semayang, bekerja ibadah, kerja amal kebajikan, semua dia buat. Tapi dekat dah mati, berbalik beramal dengan amalan ahli neraka ataupun amalan ahli fasik, maka terus dia ke dalam neraka. Ada takdir yang macam itu. Ada juga takdirkan hidup beramal dengan amalan ahli neraka. Allah Akbar, kalau tidak tengok tak ada harapan. Habis main jahat cakap. Tapi dekat nak mati dia berubah. Tuhan bagi tunjukkan dia beramal dengan amalan ahli syurga, tapi dia mati terus ke syurga. Ada takdir yang macam tu. Dan kita sampai habis kita baca takdir yang tentu ada tulis itu mahfuz. Wallahu a'lam. Kita macam mana takkan, maka kita kena berdoa. Bimbang kita, takut. Okey, sekarang okey dah, tak ada masalah. Doa suka berdoa, tak ada masalah dah. Takut di akhir hayat nanti. Yang itulah kita penting berdoa. Tak cukup sekadar sembahyang 5 waktu. Bukan tak cukup, maknanya kena tambah sembahyang sunat. Kena buat amal-amal kebajikan yang lain. Kena pastikan diri kita ni rapat dengan Allah SWT. Mudah-mudahan yang kita minta, apa juga berhajat,
sudah kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan makbulkan. Tapi kalau kita tak kuat hubungan jiwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi banyak benda mustahak banyak kita nak minta macam mana, sedangkan kita ni tidak menghampiri diri dengan jiwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu dah pasti dulu. Okey, semayang sekejap, doa, okey. Tapi nak kena pasti dulu kita, jiwa kita, hubungan kita dengan Allah Taala macam mana. InsyaAllah kalau betul kita jaga, makbul doa insyaAllah. Tapi kalau kita berzikir pun banyak, Quran pun tak buka, semayang pun apa ni, kadang semayang. Kalau nak semayang tak jadi masbuk menyam, tak ini betul. Bukan kita masbuk salah, anda tak kita masbuk salah. Tapi kalau hari-hari lagi masbuk, Allah Akbar, hari-hari masbuk, ya waktu masbuk, dan jadi lepas masbuk sekali-sekala tak apalah. Maknanya bila kita tak ada jam, apa nama ni, hujan ke, tak ada sebab nak berjemaah. Tapi kalau hari-hari pilih masbuk, ini apa kita sampai jemaat pun masbuk. Ini membayangkan kita tak ada disiplin diri dan nak tentukan waktu solat. Jadi begitu. Kalau kita semayang, kita tak ada disiplin diri, nak tentukan waktu apa di kerja-kerja yang lain. Sebab tu kita tengok hari ini, masuk kerja temeh-temeh, kerja kecil pun kadang-kadang kita tak ada orang yang tidak ada disiplin. Masuk parking kereta sendiri pun tak parking kereta, ikut dah dia lah. Dia tak fikir orang dia nak parking sama, tak. Dia bantai, dua blok, dua petak, dia soal jadi tekankan ke tengah lain. Dia tak fikir orang dia nak parking ke macam mana ke nak keluar, dia tak fikir dia masuk dulu. Jadi dia betul lah. Kalau solat tak ada jaga, benda lain payah nak jaga. Itu cerita. Solat hubungan kita dengan Allah Ta'ala pun tak ada jaga, benda lain payah lah. Hubungan dengan manusia payah dia jaga sampai macam tu. Kau dengan Tuhan berbuat main-main. Itulah keadaan. Kita takut tabiat yang macam ni, tabiat yang Allah Ta'ala tulis di Azaliyah macam tu. Itu kita takut. Sebab ada ayat dalam Al-Quran dan surah Az-Zariyah, ini berhubungan dengan masalah beriman dengan qada-qadar. Surah Az-Zariyah ayat 9, Allah berfirman, yufaku anhu man ufik. Dia kata dipalingkan daripadanya orang yang dipalingkan. Maksud di sini, kalau kita tengok dalam tafsir ajaran lain, dia kata dipalingkan daripada Al-Quran dan daripada As-Sunnah. Maksudnya dipalingkan daripada beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi. Orang yang dipaling daripada As-Sunnah. Maknanya orang yang kafir di dunia hari ini, orang yang kafir di dunia hari ini dah ada ditulis dalam kitab jauh sebelum perkara itu berlaku. Kadang-kadang kita bila baca Quran, ajak kembali kepada Al-Quran, ajak berjuang untuk Al-Quran, untuk agama Allah. Kadang-kadang macam-macam alasan. Kalau waktu sekolah kita tunggu Faisal, sampai Faisal, dah Faisal kita marilah kita bersama berhimpun bersih, misalnya katakan nanti dulu keputusan Faisal dapat ke Faisal nanti kerja, dan kena kerja tunggu confirm kerja. Bila dah confirm kerja, tunggu pencet lah. Nanti banyak cerita. Bila dah pencet kita ajak lagi. Bagi budak-budak sudahlah, aku dah tahu. Akhirnya sampai mampu. Dia tak tahu masalah agama. Maksudnya masalah orang kata apa, untuk nak memperjuangkan agama. Semayang puasa okey lah. Hari ini kita dapat waktu. Persoalan hari ini kita tak cukup lagi sekadar tu. Tak cukup lagi, tak sempurna lagi Islam iman kita. Kalau negara masih tidak melaksanakan undang-undang Islam, ini benar wajib. Kita mesti kena perjuangkan supaya ditegakkan di atas muka bumi Allah. Sebab itulah dia nak membentuk manusia.
Nak memelihara manusia jadi manusia. Sebab tidak sama manusia dengan hayawan atau binatang. Syariat Allah Ta'ala sahaja yang boleh membentuk manusia sebagai